Batung aja. Ya, Ribuan terima kasih ya Datuk Yang di-Pertua memberi peluang kepada saya untuk terus membahas bajet 2013. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya memulakan ucapan saya ingin tanya, mengapakah boleh berterusan berlaku sedemikian kehadirannya yang begitu lembapnya, kehadiran menteri dan timbalan menteri dalam Dewan Yang Mulia ini? Datuk Yang di-Pertua, kita ada 25 orang menteri, 31 orang timbalan menteri. Takkan sekarang dalam Dewan hanya boleh lihat 2 orang timbalan menteri dalam Dewan Yang Mulia ini? Ada kementerian seperti contohnya isu yang sangat penting yang Kementerian Dalam Negeri. Kita ada menteri dan 2 orang timbalan menteri. Mengapakah mereka tidak boleh bergila-gila untuk hadir dalam Dewan ini untuk mendengar perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli dalam Dewan Yang Mulia ini, agar mereka boleh memperbaiki urusan di bawah bidang kuasa mereka tersebut? Datuk Yang di-Pertua, ini amat mengecewakan. Kemungkinanlah ini kerana tiada kepimpinan melalui daladan yang ditunjukkan, yang tidak ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun tidak boleh meluangkan 2 jam ya untuk hadir dalam Dewan mendengar ucapan Ketua Pembangkang. Tidak menunjukkan satu teladan yang baik. Kita tengok ruangan kosongnya. Jadi ini amat mengecewakan. Bagaimanakah kita bolehlah seperti yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, give us another term and we can do more. Kehadiran dalam Dewan Yang Mulia ini jelas ini tidak mementingkan isu-isu yang dibangkitkan yang orang ramai prihatin, yang meminta ahli parlimen membangkitkannya. Datuk Yang di-Pertua, saya sekarang ingin meneruskan ucapan saya dan saya ingin bangkitkan satu isu yang saya rasa sangat penting tanpa mengira kaum, agama, gender, umur. Itu isu keselamatan awam, Datuk Yang di-Pertua. Isu yang sangat dekat di dalam hati saya, Datuk Yang di-Pertua. Saya dan ahli-ahli yang lain di sebelah sini seringkali membangkitkan isu keselamatan awam. Malahan saya pernah pada 10 hari bulan Disember tahun 2007 mengemukakan usul memotong gaji Menteri Dalam Negeri yang pada ketika tersebut itu menteri dikenali sebagai Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, yang pada ketika tersebut dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Kepala Patas. Kerana gagal usul saya memotong gaji Yang Berhormat Kepala Patas, kerana gagal menangangi masalah jenayah dan menyediakan satu suasana yang selamat untuk orang ramai kasihan wanita. Datuk Yang di-Pertua, setiap bajet saya telah meneliti bajet tahun 2008 dan buat perbandingan dengan bajet yang ini, dan setiap kali ada dibangkitkan seperenggan dua kerana usaha dan langkah akan diambil untuk mengurangkan kadar jenayah dan memberikan satu suasana yang selamat kepada orang ramai. Tapi saya sangat risau apakah langkah-langkah yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat dalam bajet ini, apakah langkah-langkah yang disuarakan itu memang boleh mempertingkatkan atau mengurangkan kadar jenayah, mempertingkatkan keefisiensi PDRM di dalam mencegah jenayah. Bajet ini memperuntukkan penambahan jawatan baru PDRM untuk rondaan cegah jenayah, naik taraf infrastruktur peralatan moden untuk anggota PDRM, unit rondaan per motosikal 1,000 motosikal diberi, 10,000 pasukan sukarelawan polis diadakan, CCTV dipasang. Dan ini langkah-langkah yang dinyatakan, bukan langkah-langkah yang baru yang Bumat Sri Kadin. Kalau teliti bajet 2008 juga dibangkit, benar disuarakan. Bajet antara usaha mengurangkan jenayah, bajet 2008
Menyatakan pengambilan 60,000 anggota polis baru dalam tempoh 5 tahun. Ini sama. Ini penambahan 1,900 motosikal untuk rondaan. Sama, sekarang 1,000. Pada masa ketika itu, 2008 bekalkan tambahan 2,000 unit kereta nasional untuk pegawai penyiasat dan 1,600 komputer. Juga tambahan peralatan. Juga 2008 CCTV disambung. Disambung dengan pusaka kawalan polis. Datuk Yang di-Pertua, apakah langkah-langkah yang diumumkan dalam bajet ini untuk mengurangkan jenayah ini dapat meyakinkan orang ramai bahawa langkah ini boleh mengurangkan jenayah dan memberi satu jaminan bahawa suasana selamat akan dapat dibekalkan, disediakan melalui langkah ini kepada orang ramai. Tidak perlu menggunakan angka statistik. Selalu Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri juga membuat kenyataan, oh kita punya indeks jenayah telah jatuh. Tapi sehingga tahap sekarang, Datuk Yang di-Pertua, tiada orang ramai tidak mempercayai statistik. Statistik jenayah yang diberi oleh kerajaan. Sampai tahap ini. Saya bagi laluan Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah, terima kasih Datuk Speaker. Saya terdengar disebut oleh Yang Berhormat tadi tentang isu persepsi, isu keyakinan orang ramai tentang usaha membanteras jenayah. Yang saya bimbang, perkara pokok atau masalah pokok ini tidak difahami oleh Menteri. Baru semalam, Yang Berhormat Batu Gajah, baru semalam Menteri menyatakan sekarang goalpost sasaran jenayah jalanan telah berubah. Sekarang ini Menteri merasakan perkara utama adalah persepsi, perasaan dan realiti rakyat. Akhirnya peruntukan yang Menteri kata akan diberikan kepada NKRA jenayah untuk menangani persepsi sebanyak 68.8%. 68.8%, hampir 70%, tapi hanya 4.4% untuk menangani jenayah diberikan kepada PDRM. Apa pendapat Yang Berhormat? Adakah Menteri kita benar-benar faham apa masalahnya, kenapa jenayah masih lagi berlaku dan berleluasa dari hari ke hari? Saya mohon penjelasan. Boleh saya sambung sikit? Ni Batu Gajah mohon penjelasan. Sebab saya difahamkan bahawa sejumlah besar diberikan kepada konsultan bagi tujuan NKRA dan sebagainya. Dan saya difahamkan PDRM pun sekarang ada unit baru NKRA. Tapi persoalan saya, konsultan ini, insult and turn, yang tak bagus lah. Yang bagus ni bagus lah. Kan? Insult and turn, yang tak bagus lah. Tapi persoalan saya lebih pada tu lagi ialah, apa dia ni, Batu Gajah, saya difahamkan konsultan ni ialah sebagai satu daya tambah untuk tujuan-tujuan yang ialah nilai tambah. Tapi persoalan dia, kalau pepatah Melayu kata, Sri Gading faham benda ni, kalau selimut dah pendek, tutup kaki nampak kepala, tutup kepala nampak kaki. Jadi maksudnya kadang-kadang permasalahan tu ialah permasalahan kritikal. Pakai konsultan bagaimanapun, setakat mana kita nak enhance dia pun, dia tak jadi cantik. Jadi soalan saya, kalau isunya adalah isu jenayah kan, perlu penyelesaiannya adalah pendekatan membahas jenayah. Konsultan ni ialah untuk tujuan-tujuan nak penambahbaikan, enhancement, ni kata Sungai Petani. Jadi atas sebab itu saya mohon penjelasan, adakah pendekatan yang baik bahawa sejumlah besar kepada konsultan? Terima kasih Batu Gajah, boleh tak? Nanti saya jawab dulu lah. Bukit Gambir. Nanti. Bukit Gambir. Ini isu penting, saya tak nak. Bukit Gambir ledang. Yang Berhormat ledang Ni NKRA, kesempatan bagi perkara yang tak ada kaitan. Tak bagi ke? Yang Berhormat, saya memang bersetuju dengan pandangan Berhormat Lembah Pantai dan Datuk Mentua, ni silap. Datuk Yang di-Pertua, Dia ada lupa. Jenayah berulang dengan jenayah biasa, dia dah dia dah understand. Batu Gajah tak bagi jalan Dia dah dah milih Dewan katalah kan. Dia kena baca balik NKRA 0.1 tu, 1.0 tu apa. Datuk Yang di-Pertua, ini ini amat mengejutkan orang ramai. Apabila orang ramai merasa begitu takut, mereka tidak merasa selamat berada di tempat awam, malahan di rumah mereka.
Kita ada seorang menteri menyatakan, ia hanya satu persepsi sahaja. Akhirnya terpaksa mengaku bahawa memang benar, kita boleh, tidak boleh berdasarkan kepada indeks jenayah. Sekarang kita kena tukar pula. Kita mesti mengurangkan jenayah melalui NKRI fasa kedua, menerusi menggunakan benchmark perasaan, persepsi perasaan dan realiti orang ramai terhadap keselamatan awam. Satu fungsi yang masalahnya ialah akar umbi. Apakah sebabnya ada peningkatan kadar jenayah yang begitu tinggi? Mengapakah kita mempunyai penjenayah sekarang yang begitu berani mencabar anggota polis kita? Satu yang di-Pertua. Saya ingin bagi contoh ya. Saya ingin cepat sebab saya ada banyak perkara yang bangkitkan. Tapi yang di-Pertua saya maklumkannya. Tidak benar sehingga tahap ini. Khasnya wanita merasa begitu tidak selamat sekali. Takut menjadi mangsa jenayah. Walaupun di rumah mereka. Satu yang di-Pertua. Saya baca dari laporan polis ya. Ini laporan polis. Pengadu kepada saya. Apabila saya berjumpa, saya bacakan laporan polis kejadian yang berlaku pada 7 hari bulan Julai ini, bulan 7. Ini laporan polis dengan ringkas ya. Kejadian 7 hari bulan Julai tahun ini jam 5 pagi. Saya bacakan. Semasa saya sedang tidur di alamat di atas, tiba-tiba saya dengar emak saya menjerit dan saya dapati pintu bilik saya ditendang dengan kuat. Apabila saya buka pintu, saya dapati ada 2 orang perompak. Mereka memakai topi keledar. Sebelum mereka masuk ke dalam bilik saya, mereka telah masuk ke dalam bilik emak saya dan telah meletakkan parang di leher emak saya dan minta wang mereka. Sehingga tahun ini Datuk yang di-Pertua, dan saya juga ada satu kes yang lain. Juga kejadian pecah rumah. Pecah masuk rumah. Wanita yang keluarga yang pernah menjadi mangsa jenayah ini tidak mempunyai ketenteraman lagi walaupun di dalam rumah mereka. Satunya di-Pertua. Yang pernah menjadi mangsa yang tadi saya bacakan tadi telah memasang CCTV dalam rumahnya. Dan sekarang dia kata setiap malam saya hanya tengok CCTV sebab sangat takut. Dulu Datuk yang di-Pertua, pencuri masuk rumah senyap-senyap. Takut bangunkan penghuni rumah. Tapi sekarang bukan. Pencuri masuk rumah untuk bangunkan penghuni rumah. Ini satu cabaran yang sangat besar untuk anggota PDRM. Datuk yang di-Pertua. Tadi saya katakan khasnya wanita. Dalam kereta apabila kita berada di dalam jalanan. Dalam kereta. Saya juga tidak merasa selamat. Jangan kata berjalan di atas jalan. Dalam kereta, saya pun tak merasa selamat. Kita telah banyak kes mendengar bagaimana mereka memecahkan pintu kereta dan merompak barangan beg kita. Selalu wanita kata diminta berhati-hati. Jangan bantu kereta sekarang, jangan bantu kereta dengan handbag di tempat duduk sebelah. Masih simpan di bawah tempat kerusi. Ini semua apa yang telah berlaku Datuk yang di-Pertua. Apakah kerana kita tidak mempunyai menteri yang tidak layak untuk memimpin kementerian ini? Sehingga sekarang statistik indeks jenayah dibahagikan kepada indeks jenayah, indeks bukan jenayah. Mengerirukan orang ramai. Datuk yang di-Pertua,